Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama dengan Puan Zaidi Ismail, kita punya penulis buku Forensik Kewangan, bersama saya Encik Amir, staf Galeri Ilmu Media Group. Dan sebentar tadi kita pasangkan video berkenaan program Kesina yang akan berlangsung hujung minggu ini 20 hari bulan bersama dengan beliau dan juga 3 orang lagi, Tuan Zul, Tuan Syamsuddin dan juga Puan Hajah Rohani. Jadi untuk tidak membuang masa, insya-Allah saya menjemput Tuan Zaidi untuk bersama kita. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekejap saya matikan dulu dia punya iklan bawah tu. Okey. Jadi alhamdulillah. Sihat Tuan Sihat, alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kepada Galeri Ilmu. Terima kasih kepada Tuan Amir yang jadi host saya pada malam ni. Terima kasih juga kepada penonton yang bersama kita pada malam ni. InsyaAllah kita berkongsi-kongsilah sedikit, sedikit terutama tentang kewangan dan juga tentang buku Forensik Kewangan. Okay, so silakan Tuan Amir, apa cerita kita pada malam ni? Okey, dia sejujurnya saya dapat orang cakap bersiaran malam ni satu orang cakap task yang saya tak pernah handle sendirilah dia punya StreamYard ni. So kalau ada kekekokan orang cakap teknikal tu, saya minta maaf siap-siap lah. So untuk cerita kita malam ni sebenarnya lebih kepada promosi kita pada hujung minggu ni lah. Ini direct cakap lah orang cakap kan. Sebab kita tanpa orang cakap mungkin ramai lagi yang tak tahu, kita ada event besar lah. Kita boleh cakap event besar, webinar. Pada hari, bukan webinar, dia seminar, Kesina pada 20 hari bulan. Yang kita akan adakan bersama 4 orang penulis buku Galeri Ilmu, penulis buku kewangan, iaitu Tuan Zaidi Ismail, Tuan Syamsuddin Kadir, Tuan Zulkifli dan juga Puan Hajah Rohani. Jadi untuk sesi malam ni, orang cakap kita nak mengenali lah orang cakap siapa kita punya speaker antara yang akan ada dalam program tersebut. Dan yang kita punya rezeki malam ni alhamdulillah kita bersama dengan penulis Forensik Kewangan yang kalau ikut rekod tadi dah 30,000. 30,000. Alhamdulillah. Jadi memang satu angka yang besar lah untuk buku-buku kewangan terbitan kami ni. Tahniah juga diucapkan pada Tuan dan juga tim. Terima kasih kerana tanpa jemu mempromosikan pasal buku ni memang sangat-sangat membantu lah orang cakap kan. Memang impact yang menampakkan kami selain buku agama, buku kewangan yang diterbitkan ni juga setanding lah buku kewangan kalau orang cakap dalam bahasa Inggeris. Tapi ini versi bahasa Melayu daripada penulis lokal kita, tempatan kita. Jadi tahniah Tuan. Dan terima kasih kerana sudi berkongsi. Okay. So saya memulakan sesi ni, orang cakap kita punya sebelum kita masuk topik-topik yang kita dah bincangkan di WhatsApp, kita nak mengenali dululah Tuan Zaidi dengan orang cakap dunia kewangan ni. Bermula orang cakap sebagai penulis ni macam mana, daripada kerjaya apa orang cakap. Senang cakap lah kalau orang yang, yelah sebab orang yang tak kenal Tuan, nak cakap Tuan ni sebenarnya kerja apa, tu sebab biasalah orang ni dia akan tanya siapa dia ni kalau orang yang tak kenal. Saya tahu ramai yang kenal tapi sebab galeri ni ramai pengikutnya buku agama, ustaz-ustazah, orang cakap geng-geng pondok madrasah. Jadi siapakah Tuan Zaidi yang nak bercakap tentang buku kewangan ni secara ringkas lah. Boleh kongsikan pada kita punya. Saya kalau ikutkan umur saya sekarang 46. Saya dah masuk 46 tahun. Latar belakang saya bukan latar belakang kewangan. Saya bukannya banker, saya bukannya penjual unit trust ataupun tak datang daripada takaful. Saya tak ada kena-mengena pun dengan kewangan. Secara jujurnya latar belakang saya bukan kewangan, latar belakang saya kejuruteraan. Saya sebenarnya pernah menjadi pengurus kanan
sebuah firma kejuruteraan luar negara yang saya uruskan lebih kurang 16 buah negara di Asia Pasifik. Itu kerjaya saya lah pada satu ketika. Saya, latar belakang keluarga saya lahir daripada keluarga yang ni cerita klise lah kan. Kalau kita cerita pasal latar belakang keluarga ni bosan lah, klise sangat. Datang daripada keluarga yang susah, keluarga miskin. Saya dibesarkan di kawasan Setinggan di Petaling Jaya. Sekarang ni kawasan tu dah tak ada Setinggan lah, semua dah bangunan besar-besar kan. Sekarang ni nak cek kawasan Setinggan baru susah. Tapi saya dulu dibesarkan di perkampungan Setinggan. Daripada saya lahir sampai umur 5 tahun, saya dibesarkan di kampung, di Rembau Negeri Sembilan. Nenek saya yang besarkan saya. Kemudian long story short, saya kena culik. Ibu bapa saya culik saya, bawa ke Petaling Jaya dan dibesarkan di sana lah. So kami struggle. Saya 4 adik-beradik, semuanya lelaki. Kami struggle, dibesarkan keluarga yang agak susah. Pernah makan nasi kepal kuah kicap. Tak ada benda lain nak makan, nasi kepal tu, nasi tu di kepal-kepal, letak kicap. Itulah pernah merasa susahnya pada satu ketika dulu. Kemudian saya macam orang lain juga struggle apa semua. So belajar, habis sekolah menengah sampai tingkatan 3. Saya sekolah aliran Inggeris di LaSalle Secondary School di Petaling Jaya, merupakan antara sekolah Inggeris terakhir. Dia sebelah-sebelah dengan Assunta Girls School. Dia saya sekolah lelaki, LaSalle Boys School, sebelah tu Assunta Girls School. So tahun saya tu adalah tahun terakhir dikendalikan oleh guru besar yang merupakan seorang padri, sebab sekolah tu asalnya sekolah mubalik kan, sekolah Kristian. So tahun saya tu adalah tahun terakhir dia jadi guru besar, dan selepas tu digantikan oleh mereka yang datang daripada Kementerian Pendidikan lah. So daripada sekolah yang ala-ala macam private macam tu kepada sekolah umum. So daripada bukan kebangsaan kepada kebangsaan. Tapi saya batch terakhir tingkatan 3. Dan kemudian saya lanjutkan pendidikan di sekolah vocational. Sekolah vocational setapak Kuala Lumpur, ambil aliran elektronik, electrical. Daripada situ saya masuk politeknik, ambil aliran yang sama. Minat memang mendalam tentang kejuruteraan elektronik, elektrik. Saya tak ada diploma, saya tak ada ijazah, saya tak ada apa sijil pun, just habis politeknik macam tu, dan memulakan kerjaya sebagai pembantu juruteknik rendah. Dah lah pembantu rendah pula tu. Zaman saya 95 lebih kurang macam tu, gaji RM700. Saya mulakan kerjaya saya masa tu di MRCB, dan selama 5 tahun saya kerja ber-14 sampailah jadi eksekutif teknikal kanan di MRCB. Daripada gaji 700 hingga gaji 5,500 ketika itu dalam masa 5 tahun. Saya naik pangkat 2-3 kali setahun. Kerja keras. Pada satu ketika pernah tidur bawah meja. Saya tidur dekat office dekat 3 tahun. So sebab apa, nak balik rumah tu agak jauh. So daripada menyewa, buang duit menyewa, saya tidur kat pejabat, senang kita. Masa tu kita bujang kan. Lepas berhenti, saya kena headhunted masa di Singapura, dan kemudian saya kerja di luar negara lah. Saya kerja di US selama hampir 2 tahun. Dan saya bersara umur 32. So masa saya bersara umur 32, saya ada lebih kurang 25 hartanah masa tu. Adalah duit dalam tangan cash $1 juta lebih. So memang bersara lah. Lag lah orang kata kan, umur 32. Masa tu ingat fikir baru nak cari bini lah. Walaupun Malaysia lag setahun kan, masa ni cari bini lah, kata kan, semua dah set. So everything rosy. Lepas tu saya buat kesilapan saya yang paling besar lah. Saya melabur pada suatu perkara yang saya tak berapa faham. Saya mulakan perniagaan yang saya tak berapa mahir. So dalam tempoh setahun, daripada duit ada $1 juta lebih di tangan, saya hilang semuanya dan berhutang hampir 4 juta. So daripada ada 25 hartanah, 11 terpaksa saya jual. Yang baki itu nak jual untuk langsaikan hutang tapi tak boleh sebab tak cukup
haul orang kata kan, tak cukup tempoh dan juga tak cukup nilai. Jadi kita terpaksa telan lah hutang-hutang tu. Jadi saya ada banyak hutang, memang banyak hutang. Ada pada satu ketika pernah ada 18 kad kredit. Nak hidup ni pasal pusing sana pusing sini, personal loan melambat-lambat, business loan lagi, perniagaan gagal. So cari solusi. So saya tengok diri sendiri, tengok dekat dalam balik, berguru, baca banyak buku, jumpa ramai orang, cuba cari solusi dan saya buat untuk saya. So apa yang saya belajar dalam tempoh 2-3 tahun macam tu hanya untuk survive, untuk dapat maklumat yang sebenar dan selesaikan hutang and then start balik semula lah. So alhamdulillah semuanya berlaku turnaround apabila saya mula berumah tangga pada umur 36 tahun. So masa saya berumah tangga tu saya sengkek lah, dengan kata lain. So isteri saya terima saya dalam keadaan sengkek. Dia bukan terima saya dalam keadaan senang kan. So dia terima dalam keadaan saya susah. So sebab tu saya pun sangat menghargai beliau. Beliau adalah tulang belakang saya, rusuk kiri. So start daripada situ saya banyak mendokumentkan perjalanan saya, macam mana saya turn around. Dan pada satu ketika apabila ramai kawan-kawan bertanya, dia orang tahu latar belakang saya kan, dia tahu saya susah, pernah berjaya, jatuh, hutang banyak dekat 4 juta lebih, dan kemudian bangkit semula, buat bisnes baru dan sebagainya lah. Then masing-masing cuma bertanya lah macam mana saya buat. So daripada situ saya banyak berkongsi, saya buat cara A, saya buat cara B, saya buat cara C, dan sehinggalah adanya social media, adanya Facebook, saya mula berkongsi, mendokumentkan bibit-bibit pengalaman saya. Dan pada satu hari saya di approach oleh galeri ilmu, dia tengok mungkin posting saya menarik dekat Facebook apa ke, orang alam, dan kata, Cik Zadi minat tak terbitkan buku? Saya masa tu tak terfikir nak keluarkan buku sendiri. Tapi alhamdulillah lah, selepas berapa bulan kita go through dan sebagainya, maka lahirlah buku forensik kewangan ni. Alhamdulillah dah 2 tahun saya rasa di pasaran. Alhamdulillah sangat-sangat menggalakkan, dan pada waktu yang sama niat saya untuk membantu orang ramai yang mungkin pernah mengalami situasi yang hampir sama dengan saya ataupun yang tak seteruk saya tapi yalah adalah cabaran dia sendiri, dapat dibantu sedikit lah, lebih kurang. Alhamdulillah. So daripada situ dia berkembang lah, dapat jemputan untuk ceramah, talk, berkongsi macam ni secara live, dipanggil stesen TV, keluar dekat Dada Akbar, artikel saya keluar dekat majalah, macam-macam lah. Daripada situ dia berkembang lah dengan kata lain. Hanya sebabkan buku ni. So 2 tahun ni perjalanan yang sangat menarik bagi saya. Dan alhamdulillah malam ni jatuhnya di sinilah kan. Di sini kita. Itulah dia. Long story short, tanya tu. Tapi betul lah, ayat kalau tuan nak cakap klise tu betul lah tu. Memang sebutnya klise tapi kena kat batang hidung baru tahu klise tak klise lah kan. sebab benda tu memang yang mana-mana kalau yang rajin lah, sama ada tonton movie, baca buku atau tahu kisah pengalaman orang yang so-called berjaya lah, saya boleh cakap kan. Tuan ni antara ikon lah yang dalam kewangan sampai kami pun menyunting tuan kan. Jadi itu bukan datang dalam satu hari, bukan datang dengan petik jari, bukan. Siapa yang baca, siapa yang dengar tadi itu memang akan tahu struggle is real, dan selepas kesusahan datang kesenangan tu memang janji Allah tu pastilah. Itu kita punya mukadimah lah, senang cakap untuk malam ini. Kita punya mukadimah.